Assalamualaikum. Saya raikan soalan daripada yang bertulis dahulu. Kita bergilir sebab yang bertulis pun dah banyak sini. Jadi kebetulan ada 4 soalan yang bertulis yang mana dalam kerangka yang sama. Kemudian saya akan bagi ruang kepada ustaz yang di belakang. Pertama, apakah tindakan Majlis Fatwa dalam menghapus fahaman Wahabi? Adakah akan dimasukkan dalam enakmen undang-undang syariah dan memang memperkasakan akidah ahli sunnah wal jamaah di Malaysia? Lepas tu, apakah tindakan undang-undang untuk membantras ajaran sesat dan kritikal seperti mengkafirkan orang lain? Dan fahaman ini jika dibiarkan akan melahirkan generasi yang ekstrim. Kemudian ada sahabat kita yang bertanya bagaimanakah kaedah yang boleh diambil untuk membendung pengaruh Wahabi ini. Dan ada yang merintih merisaukan keadaan keharmonian Malaysia dengan mengatakan soalan, apakah pandangan ustaz bagaimanakah keadaan ini dapat dijernihkan agar perpaduan umat di Malaysia dapat dipelihara. Jadi dipersilakan Al-Fadhil Ustaz Engku untuk menjawab keempat-empat soalan sekaligus. Dipersilakan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Keempat soalan ini berkisar sekitar bagaimana nak mendepani ancaman fahaman Wahabi ini. Yang pertama saya ingat ketika saya di IKSIM, Institut Kajian Statistik Islam Malaysia, kami jemput tokoh dari Libya, duta. Jadi dia menceritakan pengalaman di negara dia, mereka terlalai membiarkan fahaman Wahabi tersebar di negara mereka sehingga sudah terlambat, sehingga ia sudah menjadi militan, menjadi punca kepada pertumpahan darah. Itu yang beliau sendiri kongsikan ketika kami buat program dalam sekitar tahun 2017 atau 2016 begitu. Jadi di Malaysia ni kadang-kadang masalahnya adalah di kalangan asatizah sendiri, mereka kalaupun bukan Wahabi, mereka tak faham apa masalah dengan Wahabi. Jadi mereka anggap Wahabi ni macam isu khilaf mazhab sahaja. Macam kita beza dengan Hanafi, dengan Maliki, macam itu sahaja. Mereka tidak perasan bahawa perbezaan itu lebih mendasar dan sekiranya tidak diambil langkah-langkah pencegahan, dia akan membawa kepada sikap yang semakin ekstrim. Sekarang ni macam saya sendiri dah dikafirkan. Dia cuma stop short daripada mengatakan halal darah je. Haram sembahyang belakang saya dah sebut, saya tu murtad dah sebut, kalau saya sembelih binatang jadi bangkai dah sebut, belum sebut halal darah boleh dibunuh je. Jadi yang pertama saya lihat daripada sudut kefahaman. Di sini perlu ada usaha mengadakan modul, modul yang mudah untuk dia faham. Sebenarnya sifat 20 itu sendiri adalah antivirus yang evergreen, tetapi nak disampaikan dengan cara yang lebih moden. Cara moden isi tidak akan berubah, yang mudah difahami. Dan kadang-kadang Wahabi ini dia bermain dengan isu-isu yang sepintas lalu nampak macam betul. Seperti dia kata, kita tidak perlu ta'assub mazhab. Yang penting kita ikut Quran dan Sunnah misalnya. Jadi benda ni simple sebenarnya. Mazhab yang ada kita ikut bukan kerana ta'assub, tapi kerana kita ada ilmu tentang mazhab tersebut. Dan semua mazhab yang muktabar, sumber utamanya adalah Quran dan Sunnah. Kemudian ijma' dan qiyas. Saya bagi contoh lagi. Kalaupun orang tu mungkin tak mengaku Wahabi, tapi dia memperkatakan perkara-perkara yang sebenarnya lucu. Misalnya dia bertanya, Nabi dulu sembahyang mazhab mana? Jadi benda yang simple macam ini menyebabkan seolah-olah orang jadi ragu-ragu. Oh betul juga kita ikut mazhab Syafi'i, Nabi dulu sembahyang mazhab mana? Benda ni simple saja. Nabi SAW sembahyang ikut wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa, Nabi bercakap pun ikut wahyu. Tapi kita ikut mazhab kerana kita itu nak sembahyang ikut Nabi dan kita tak lihat Nabi solat, terpaksa kita ambil ilmu daripada orang yang ambil daripada orang yang ambil daripada orang, bersambung-sambung
sampai kepada sahabat Nabi yang mereka melihat Nabi solat, yang macam itu hanya tinggal 4 mazhab saja, yang lain pupus. Jadi benda yang simple macam ini kalau tidak dimodulkan akan jadi bahan pemikat oleh Wahabi. Nampak macam dia yang Quran Sunnah, orang lain tidak Quran Sunnah. Jadi kena ada modul, kerajaan kena ambil serius, penggubal kena ambil serius, lawmakers kena ambil serius, jangan dah terlambat, dah jadi militan, dah jadi pertumpahan darah, dah ada baru ni yang nak bom, tak baru ni lah, beberapa tahun lepas yang nak bom Jabatan Mufti Negeri Sembilan dan sebagainya. Jadi itu yang pertama, dari segi kefahaman, modul. Yang kedua, dari segi undang-undang, enforcement, kena perkasakan elemen undang-undang syariah yang ada kaitan dengan akidah. Misal di Terengganu ada penceramah Arab yang sewenang-wenangnya menyesatkan Imam Nawawi. Dalam tempoh 2 tahun, 2020 beliau berceramah tentang bid'ah. Dia kata kita dalam agama kena ikut ulama seperti Imam Nawawi, Qadhi Iyad, Imam Syafi'i. 2 tahun lepas tu Imam Nawawi sesat. Dan masih bebas berceramah di Terengganu. Tak mahal. Saya orang Terengganu kau. Jadi kalau ada orang-orang Terengganu mari sini, tengok, jengok-jengok sikit lah. Dia ada follower. Dia ada follower yang ramai. Jadi kalau ada undang-undang yang tegas, enactment yang tegas, mengatakan ini satu kesalahan syariah, kesalahan jenayah, mengkafirkan orang Islam, sewenang-wenangnya adalah satu kesalahan jenayah yang boleh didakwa, dihukum dan sebagainya, maka itu dari sudut-sudut enforcement. Secara kesimpulan, saya lihat untuk memperkasakan ahli sunnah wal jamaah dari 2 sudut yang utama. Satu, kena ada kefahaman yang meluas tentang asas-asas ahli sunnah wal jamaah, ada modul yang diajar di masjid, di surau. Yang kedua, yang nak mengajar tu ditapis betul-betul, jangan bagi tauliah kepada Wahabi atau Wahabi taqiyah, kerana mudarat dia besar. Kewajipan waliul amri adalah menolak mudarat daripada umat. Kemudian yang kedua adalah dari sudut undang-undang, kena ada fatwa yang digazetkan. Setahu saya masih ada negeri-negeri yang belum mengeluarkan fatwa tentang kesesatan fahaman Wahabi. Bahkan yang keluar fatwa pun masih lembut bahasanya. Wahabi tidak sesuai diamalkan. Tidak sesuai itu jadi masalah. Kalau bagi tahu terus terang bahawa Wahabi bercakap ahli sunnah wal jamaah aliran sesat seperti mana fatwa Syiah, itu lebih jelas. Wallahu a'lam.